ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لك يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di surau kita dan telah kita solat maghrib jamaatan secara berjemaah, dan kita akan sambung pengajian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas daripada buku atau Nata Fiqhul Muamalah yang saya telah bekalkan kepada tuan-tuan semua. Dan pada kuliah yang lalu, bab yang pertama daripada muqaddimah ialah definisi al-muamalah. Ya. Kerana setiap ilmu tak boleh lari daripada definisi. Arab kata ta'rif, ya. Melayu kata definisi juga kot. Ada makna lain? Tak ada, ya. Dua-dua bahasa Melayu pakai. Ta'rif pun pakai, definisi pun pakai. Hybrid dah, campur Inggeris dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dengan bahasa Arab lah. Ataupun dalam arti kata yang lain, maksud kepada al-muamalah. Yang mana saya telah terangkan dulu, maksud muamalah secara bahasa dan syarak dengan definisi yang paling mudah sekali. Ya. Dia kata tak perlu hafal. Itulah muamalah merujuk kepada secara bahasa segala perhubungan manusia sesama mereka. It refers to the relationship between human amongst them. Ya. Hubungan kita sesama kita. Dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai human dealing. Human deal with human. Ya. Arabnya daripada perkataan amala yu'amilu mu'amalah. Amala maksudnya satu perkara yang berlaku di antara dua orang atau lebih. Kalau seorang dia tak panggil amala, dia panggil amila, amal, buat. Ya. Amila Muhammadun kaza wa kaza. Muhammad mengamalkan itu dan ini. Dia seorang aja. Amila seorang. Tapi kalau amala, dia melibatkan dua orang. Ya. Ini dalam bahasa Arab satu perkara yang amat dimaklumi sekali. Ya. Kebiasaannya kalau perkataan di atas wazan fa'ala, dia melibatkan dua orang. Ya, sebab tu benda-benda yang melibatkan ramai ni dia guna macam tu. Khasama, dua orang bergaduh. Khasama. Naza'a, dua orang bertelingkah. Jadala, dua orang berdebat. Dia mesti melibatkan dua pihak atau lebih lah, ya. Sama dalam konteks ini amala, yakni dua orang melakukan sesuatu. Dan of course lah kelakuan itu merujuk kepada hak ehwal keduniaan, worldly matters, ya. Itu cara am ataupun cara bahasa. Adapun secara syarak, ia juga merujuk kepada segala hubungan manusia sesama mereka. Yang melibatkan hal yang bersabit dengan, ya, perhubungan dari sudut harta, ya, dari sudut kekeluargaan, dari sudut kemasyarakatan.
kehakiman, politik, ekonomi dan macam-macam lagi. Kerana urusan manusia tidak pernah terhenti. Ya, luas ya. Jadi muamalah ni satu bidang yang luas. Ya. Kemudian dalam banyak-banyak bidang itu, ia lebih menjurus kepada bidang-bidang yang ada dalam syarak. Ya. Bidang kekeluargaan yang disebut sebagai fiqhun nikah. Dulu-dulu orang panggil fiqh munakahat. Kekeluargaan lah tu, muamalah. Cuma istilah baru kita panggil muamalah usariyah. Muamalah kekeluargaan. Muamalah juga tu. Pasal ia melibatkan hubungan kita sesama kita dalam konteks keluarga, kita dengan isteri kita, kita dengan anak kita, ya. Ia juga merujuk kepada muamalah dalam konteks yang lebih luas, itulah kemasyarakatan, sociality. Ya. Kita dengan masyarakat lah ya. Kita dengan jiran kita. Itu muamalah. Ya. Lazala Jibril awsani bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Kata Nabi hadis Bukhari daripada Abi Hurairah, Jibril sentiasa berpesan kepadaku tentang berbuat baik kepada jiran. Selalulah asal Jibril datang je cerita pasal jiran, buat baik kat jiran. Makna banyak kali Jibril ajar Nabi Muhammad supaya berbuat baik pada jiran. Sehingga kata Nabi, sampai satu tahap aku ingat jiran akan mewarisi harta. Kerana banyak kali Jibril berpesan kepada Rasulullah SAW supaya berbuat baik dengan jiran. Sebab itu kita kalau ada benda yang kita tak suka dengan jiran kita, pasal manusia kan. Ya. Boleh kita buat, bolehlah kita tegur atau seumpamanya. Tapi kita jangan sekali-kali buat benda yang menyakitinya. Kerana ia berdosa besar. Hatta dalam dosa-dosa besar tu kalau kita belajar memang ada satu ni ialah menyakiti jiran. Ya. Celah manusia kan. Orang buat tak apa, jangan kita buat. Ya. Masyarakat ya. Hatta dalam fiqhul jinayah, fiqh jinayah tu ada di bawah muamalah, tapi dia panggil muamalah ijtimaiyah. Dan begitu juga dengan fiqhu al-qada. Dalam fiqh kita ada fiqh qada, fiqh kehakiman. Ya. Fiqh jinayah tu kalau curi, pak hudud je lah ya. Kisah bahkan. Kalau kehakiman ni mahkamah lah. Itu juga satu bentuk muamalah. Ya. Dan hal-hal yang lain. Ya. Dan dalam syarak ni, especially dalam fiqh, kita ada 4 bidang muamalah yang besar lah. Kita ada 5 bidang yang besar. Hanya satu ibadah. Itulah yang melibatkan taharah, semayang, puasa, zakat dan haji. Dan sebagai ulama memasukkan jihad. Adapun 4 bidang yang lain adalah muamalah. Cuma muamalah kekeluargaan, fiqhun nikah, muamalah kemasyarakatan, fiqhul jinayah, muamalah kehakiman, fiqhu al-qada. Ya, saksi-saksi apa semua tu bincang dalam tu lah. Dan ada satu lagi disebut fiqhu al-muamalah al-maliyah. Itulah muamalah dari sudut harta. Ya. Jadi perkara pertama yang kita tahu ialah muamalah ni dia luas. Ya. Walau bagaimanapun yang kita nak bincang ialah muamalah dari sudut harta. Dia one part daripada muamalah. Bahkan satu bidang daripada ilmu fiqh. Ya. Fiqhul muamalah al-maliyah. Fiqh muamalah harta. Ya. Jadi skop dia macam tu. Daripada luas tu dikhususkan sedikit, dikhususkan dikit sampai harta. Ya. Kemudian hari ni bila sebut muamalah, dia lebih dikhususkan lagi kepada hak ehwal kewangan. Ya. Tapi ia ada 2 perkara yang tidak sama. Muamalah is muamalah. Finance is finance. Ia hanya sebahagian daripada muamalah. Ya. Dan lebih memburukkan keadaan lagi, hari ini bila sebut muamalah, dia lebih menjurus kepada perbankan. It's more related to banking and financial institution. Ya. Betul juga,
Tapi muamalah is muamalah, perbankan is perbankan. Hubungan muamalah dan perbankan ialah perbankan dia terikat dengan kontrak-kontrak yang ada dalam muamalah. That's it. Perbankan ni tuan-tuan, kalau dia tak ambil Islamic contract, saya ingat dia tak ada apa-apa hubungan dengan muamalah. Dulu-dulu banking ya, muamalah sekadar belajar teori saja. Ya, kalau harta lah ya. Tapi dek kerana hari ini sistem kewangan Islam telah menggunakan pakai Islamic contract lah yang ada. Sebab itu dia lebih menjadi satu ilmu yang diguna pakai. Hatta kalau kita ambil diploma, degree perbankan pun dia mesti ada prinsip-prinsip muamalah yang perlu dipelajari. Kita universiti sebenarnya dia ada dua departmen yang berbeza. Departmen banking lain, departmen muamalah lain. Tapi kalau ambil diploma banking pun dia mesti belajar sikitlah tentang prinsip perbankan Islam. Tapi dia dua perkara yang tidak sama. Baik. Itu definisi saya dah belajar itu. Kita dah belajar ya. Kemudian saya sebut walau bagaimanapun subjek yang akan kita pelajari muamalah sudah harta. Jadi konsep dia luas. Ya. Saya mengajar di banyak tempat. Kadang orang tanya tak ada kena-mengena dengan sistem kewangan semasa pun. Tanya pasal harta orang tua tinggal, tanya pasal bergaduh adik-beradik. Itu muamalah. Urusan harta ni kadang-kadang hak kita duk terlibat, itu lebih penting. Ya. Ia berkait rapat dengan perhubungan manusia dari segi pengurusan harta benda sesama mereka, kerana kehidupan mereka tidak boleh lari daripada memiliki harta benda dan menggunakannya. Betul. Lepas tu Islam ni tuan-tuan, dia tidak hanya mementingkan nilai-nilai spiritual, kerohanian. Tapi dalam banyak hal, ia amat mementingkan muamalah. Kerana ini adalah kehidupan manusia. Manusia kalau ibadah bagus, tapi muamalah tak bagus, tamadun akan runtuh. Semayang je bagus. Tapi rasuah sana sini, contohnya. Menguruskan wang dengan tidak cara yang baik. Semayang bagus, kolek derma untuk surau, tapi tak sampai ke surau. Ada berlaku tak? Ada lah tuan. Saya dulu timbalan nazir, saya juga fungsi surau. Kalau tak berlaku di tempat kita pun, kita ada geng-geng surau yang lain. Surau saya pergi kuliah ni mungkin saya tak tahu sangat lah. Tapi kita di tempat kita, banyaklah kita dengar cerita-cerita dan berlaku di tempat kita juga. Ya. Jadi tak boleh. Ataupun dia boleh jadi dia panggil orang mai buat repair kolah masjid, ya. Kos asalnya 2,000 saja. Dan tak sampai 3,000, 1,000 dia punya. Itu semua perkara yang tidak boleh berlaku sama sekali, ya. Mungkin kita boleh mengambil upah di atas kerja baik yang kita lakukan. Walaupun yang ada hubungan dengan surau, boleh nak ambil upah. Kita deal dengan siapa-siapa nak buat satu projek di surau. Boleh je. Lepas tu dalam fiqh kita ada ujrah. Ada prinsip upah dalam syarak. Tapi kalau ambil senyap-senyap, komisen katanya. Itu tidak boleh. Ya. Banyak tuan, ya. Benda-benda yang seumpama itu. Dan kadang-kadang kita tidaklah melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Tapi kadang-kadang pengurusan harta atau kewangan kita boleh dipertikaikan. Orang boleh dispute. Masjid tak ada kewangan. Ya. Masjid boleh tak ada kewangan. Macam mana tu? Ya. Masjid Agung buat. Tapi tak ada pembentangan kewangan. Ya. Sampai kita nak kena tanya, Ji, mana account statement? Tak ada apa-apa kewangan ke? Ada dalam komputer. Sekejap saya ambil. Lah, apa ke benda hari macam tu? What kind of benda hari is that? Saya kata ini bukan benda hari ni. Cakap hati je lah. Sibuk-sibuk baru. Lepas tu dia punya pembentangan, duit masuk banyak ni, duit keluar banyak ni. Lah. Saya nasihat kat pengurusi cari benda hari lain lah. Ya.
Jadi itu perkara yang amat penting sekali ya. Pengusaha harta amat penting sekali, bukan hanya yang bersabit dengan kewangan, pasal kewangannya lebih kepada wang, sedangkan harta dalam Islam adalah lebih luas daripada wang. Semua harta yang manusia miliki. Ya. Of course lah, salah satunya duit. Tapi yang lain pada itu juga adalah harta dan perlu diusulkan dengan baik. Ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebut perkataan harta sebanyak 86 kali. Allah mention the word of harta, al-mal, kadang-kadang al-amwal, sebanyak 86 kali. 86 times. Ya. Dan ini disebut oleh Syekh Abdul Halim Omar, seorang profesor di Universiti Al-Azhar, profesor Department of Economy, dalam makalahnya, risalah dia Al-Khalij. Ya. Katanya ihtamal Quran bitawdih alaqatul insan bil mal. Islam terlalu menitik beratkan hubungan manusia dengan harta. Ya. Bayan wazifatul mal fil hayah. Dan Quran, malah Islam itu sendiri sentiasa mementingkan fungsi harta yang betul dalam kehidupan. Harta ada fungsinya. Ya. Lima tarattaba alaihi min manafi'il insan. Kerana harta mempunyai manfaat yang amat banyak. Ya. Tanpa harta kadang-kadang kita pun tak boleh nak buat ibadah. Allah Ta'ala suruh semayang. Nak semayang kena tutup aurat. Macam mana tutup aurat kalau kita tidak ada pakaian? Malbus. Pakaian ini harta. Ya. Allah Ta'ala suruh bina masjid. Atau Nabi pun banyak bina masjid. Macam mana nak bina masjid kalau harta tidak ada? Of course lah, fasiliti yang ada dalam masjid perlu kepada kewangan, harta. Ya. Ada aircon, ya. Kapek pun cantik, semayang pun selesa. Harta belaka tu. Sebab tu dia perlu diuruskan dengan baik. Ya. Jadi ada banyak manfaatnya ya, untuk kelestarian hidup manusia. Wa khairun lil fuqara. Dengan harta juga kita dapat membantu orang-orang Islam yang lain. Ya. Wa imaratul ard, dan juga dengan harta dunia akan dapat diteruskan dengan lebih harmoni. Dunia akan jadi aman lah, dia kata. Tuan-tuan tengok negara-negara yang miskin, aman ke? Kadang-kadang tak aman juga. Ada perang saudara lah, ada macam-macam kan. Tapi kebiasaannya negara-negara yang aman, at the same time dia adalah negara-negara yang pendapatannya lebih baik. Ya. Kemudian dia kata ujung tu, hatta ta'addada wa tanawwa'a zikruhu fil Quran wa balagha 86 marratan bi tasrifat adidah. Dan dia kata dalam Quran Allah Taala sebut perkataan harta sebanyak 86 kali dengan tasrif-tasrif yang berbeza. Kadang-kadang Allah Taala sebut man, kadang Allah Taala sebut amwal, ya. Ada dalam macam-macam surah. Ada surah Al-Baqarah, ya. Dulu saya pernah sebut ayat yang 155. Allah Ta'ala kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfil ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala sebut harta, amwal, ya. Dalam surah Al-Kahfi pun ada, banyaklah surah tuan. Hatta antara surah yang banyak sebut harta juga ada surah Al-Baqarah. Kadang Allah Ta'ala sebut panjang, ya. Sebelum Allah Ta'ala nak sebut tentang pengharaman riba, Allah Ta'ala sebut dulu tentang kepentingan harta dan infak. Start daripada ayat 261 sampai ayat 275. Riba tu haram 275. Tapi start daripada 261 tu Allah Ta'ala sebut dah harta, infak. Ujung tu baru
Allah Ta'ala sebut tentang riba diharamkan. Ya. Menunjukkan bahawa harta ni amat penting sekali. Ya. Manusia memerlukan harta yang ada pada orang lain untuk dimanfaatkan. Kerana kita tidak memiliki semua harta, of course kita perlu harta yang ada pada tangan orang lain. Dan ini kerana tidaklah manusia itu memiliki semua harta dan sememangnya ia berhajat kepada harta orang lain. Oleh demikian, Islam telah mensyaratkan tata cara menguruskan harta manusia sesama mereka agar mereka dapat hidup dengan aman damai dan tidaklah mereka menzalimi antara satu dengan yang lain. Dalam ilmu fiqh, muamalah harta merupakan sebuah topik yang besar sebesar ibadah. Sebenarnya bukan sebesar ibadah, lebih besar daripada ibadah. Ibadah kalau kita belajar ada 5 kitab saja. Kitabut Taharah, Kitabus Solah, Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj. Ada ulama masukkan Kitabul Jihad. 6 kitab lah. Paling-paling pun ada ulama masuk 2 kitab yang lain. Satu Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Satu lagi Kitabul I'tikaf, kitab i'tikaf. Ya. Campur-campur maksimum pun berapa tu? Kitab Taharah, kitab solat, kitab jenazah, kitab zakat, kitab puasa, kitab i'tikaf, kitab haji, kitab jihad. 8 je. Ya. Tapi Kitabul Muamalah Al-Maliyah yang ada dalam fiqh sekurang-kurangnya 9 kitab. Ibadah 8 saja, tu pun maksimum. Normally 6 saja. Jenazah dimasukkan dalam Kitabus Salah. I'tikaf dimasukkan dalam Kitabus Siyam, kitab puasa. I'tikaf ni tak diasingkan, tapi ada ulama diasingkan juga, ya. Tapi kalau campur-campur dalam 6, 7, 8 macam tu saja. Tapi muamalah harta sekurang-kurangnya 9 kitab. Dari Kitabul Buyu', Kitabul Ariyah, Kitabul Syarikah, Kitabul Ghasb, Kitabul Waqaf, Kitabul Faraid, Kitabul Itik. Ya. Campur-campur ada 9. Jadi dia lebih banyak. Jadi bukan sebesar ibadah, tapi lebih besar daripada ibadah. Ya. Kuat juga angin ni ya. Terbalik. Terbalik, bukan terbalik, terbalik. Bab-bab yang dibincangkan pun seluas-luas bab seperti mana bab-bab yang dibicarakan dalam ibadah. Lebih luas lagi ya. Itu menunjukkan betapa Islam mementingkan akan kehidupan umat manusia agar mereka sentiasa dalam keadaan harmoni dan aman damai. Ya. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kita buka dalam Ihya, beliau bukan hanya memfokus kepada ibadat dan perkara-perkara yang bersabit dengan kerohanian, tapi juga beliau mengketengahkan dalam buku itu cara-cara mencari rezeki dan mengumpulkan harta dengan baik. Sebab tu kalau belajar Ihya, bukan hanya boleh jadi seorang Muslim yang rohani dia bagus, hatta boleh jadi sufi, ahli-ahli tasawuf yang hebatlah. Kalau semayang, khusyuk macam tu. Ya. Hebat kerohaniannya. Tapi kalau belajar buku itu, sebenarnya dia juga boleh jadi seorang tajir yang berjaya, seorang businessman yang berjaya. Kita belajar tasawuf kan? Ya. Belajar tasawuf sikit? Ya. Sebenarnya buku itu tuan-tuan boleh jadi modul dalam sektor-sektor harta dan kewangan yang ada. Bank negara patut ambil buku Ihya tu, masuk dalam resolusi dia. Ya. Institusi kewangan boleh jadikan Ihya sebagai sukatan. Kerana bab yang Imam Ghazali tulis pasal harta amat baik sekali. Ya. Dia ada satu kitab yang besar namanya Kitabu Adabi Al-Kasbi wal Ma'ash. Kitab adab-adab mencari rezeki dan mengumpulkan harta juga dan menguruskan kehidupan. Dia ada 5 bab. Ya. Bab pertama ialah bab Fadlul Kasbi wal Hasu 'alaiha. Bab pada menyatakan kelebihan-kelebihan mengumpulkan rezeki, mencari harta dan menggalakkan manusia ke atasnya. Dia bab mari tu. Kita kena kerja katanya. Kita kena cari rezeki, kita kena kumpul harta. Dan kita kena galakkan orang lain supaya bekerja, berniaga, cari rezeki. Imam Ghazali.
Sebab tu saya kata belajar ayat bukan untuk jadi sufi, orang yang kuat rohaninya, tapi boleh jadi tajir, boleh jadi businessman juga. Ya. Dia bagi bab yang kedua, nak kaya macam mana. Dia kata kalau nak kaya ada 5-6 perkara yang perlu kita buat. Ya. Dia buat mari bab mula-mula babu al-bi'. Antara kerja yang paling bagus dan cara yang paling baik untuk mengumpulkan harta ialah berniaga, jual beli. Bab mula-mula sekali. Sebenarnya banyak, tapi hak dia saring 6 saja, 5 saja. Ya. 6 tu pasal campur dengan riba, dia ada bahas pasal riba juga. Kalau tolak riba dia 5. Ya. Pertama al-bi', niaga. Ya. Sebab itu di sisi majoriti para ulama, pekerjaan yang paling baik adalah berniaga. Dan Nabi SAW bila ditanya dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud daripada Rifa'ah bin Rafi', ya Rasulullah, ayu kasbi afdal, wahai Nabi, manakah cara nak mengumpulkan harta ataupun nak cari rezeki yang paling baik? Nabi kata, amalur rajul biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Ya. Bila seseorang itu bekerja dengan tangannya sendiri, kudrat dia sendiri, dan perniagaan yang jujur, perniagaan yang baik. Ya. Jual beli, niaga lah, niaga. Yang kedua assalam. Assalam ni jual beli juga, tapi dalam bentuk tempahan. Ya. Jual beli ni dia ada 3 kan. Pertama, dia panggil jual beli yang biasa kita buat lah, kita bayar duit, barang dapat at the same time. Satu lagi, yang kedua dia panggil jual beli secara deferred payment, kita barang dapat, duit bayar kemudian. Ya. Itu dia panggil bi'ut ta'jil. Ini standard di bank kita panggil BBA lah. Dalam BBA itu dia ada murabahah kan. Satu lagi jual beli ialah duit bayar dulu, barang kemudian. Itu dia panggil salam. Bab tu Imam Ghazali masuk. Ya. Dulu-dulu bi'us salam tak famous sangat di market awam. Ada orang buat, tapi tak berapa ni sangat. Tapi setelah internet maju, banyak jualan-jualan online. Kita buat online tu salam lah tu dia panggil. Ya, deferred sale lah. Tapi bukan deferred payment, tapi deferred product. Deferred ni mana tangguh. Jualan hutang dia panggil. Jualan hutang ni ada 2 lah. Satu hutang duit, satu hutang produk. Kita ambil barang dulu, duit bayar kemudian. Ansuran tu kan. Ya. Itu dipanggil tangguh ataupun hutang duit. Satu lagi jualan hutang barangan. Duit dapat dulu, tapi barang diberi kemudian. Itu hutang juga tu. Kalau kita ambil barang dulu, duit bayar kemudian, itu kita berhutang dengan peniaga. Kalau kita bayar duit dulu, barang dapat kemudian, itu peniaga berhutang dengan kita. Dua-dua deferred product, tapi dua-dua deferred sale, tapi satu deferred payment, satu deferred product. Jadi Al-Ghazali masuk salam. Tak boleh jual beli secara langsung. Al-bi'ul mutlaq. Kau bagi barang, aku bagi duit. Boleh buat salam. Orang bagi duit dulu, barang kita bagi kemudian. Kerana kadang-kadang kita tak ada barang lagi. Tak. Ada benda kita tak ada barang lagi. Betul tak? Kita ambil duit dulu, baru kita pergi cari barang. Kita bagi pada orang. Macam hari ni lah, tuan-tuan tengok dekat platform-platform internet macam Shopee, macam Lazada. Tuan ingat seller-seller tu semua ada barang ke? Tak ada. Kadang-kadang tak ada modal apa pun. Masuk jadi seller je. Bila orang beli, dah bayar, baru dia cari produk. Jual. Ya. Macam tu lah cerita dia. Untuk buat apa dia panggil tu? Saya tak ingat. Tapi sejenis perniagaan yang amat-amat digalakkan. Ya. Salam. Lepas tu dia buat mari al-ijarah, sewaan. Ni hak mudah-mudah nak buat duit ni, kata Ghazali. Ghazali kata hak mudah lah kita nak nak dapat ni lah keuntungan. Sewa. Ya. Ada rumah bagi sewa, ada tanah bagi sewa. Apa-apalah bagi sewa. Al-ijarah dia panggil. Ya. Lepas tu dia buat mari lagi Al-Qirat. Al-Qirat pun satu bentuk sewaan juga. Tapi dia
sewaan tanah untuk orang usahakan. Boleh jadi kita bagi sewa tanah kat dia, dia usaha, dia bayar bulanan ke, tahunan ke. Ni banyak orang kampung buat kan, dia ada tanah, orang usahakan padi setahun sekali bayar. Itu dia panggil qirat. Ataupun kita tak bagi sewaan, kita bagi dia usahakan tanah kita, kemudian kita ambil sedikit keuntungan daripada hasil jualan dia. Itu pun berlaku. Dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bila Nabi memerangi orang-orang Khaybar. Akhirnya Nabi buat baik juga kat mereka, dengan cara mereka, Nabi bagi tanah kepada ahli-ahli Khaybar untuk diusahakan, tapi mereka tak bayar sewa lah. Hasil daripada jualan itu diberi sebahagiannya kepada Rasulullah SAW. Dalam bentuk-bentuk yang macam itulah, ya. Kadang-kadang orang nak sewa bulanan ini tidak mampu, kan? Dia berniaga dulu, bila keuntungan dia bagilah sikit kat kita. Itu lebih memudahkan. Itu namanya qirat, ya. Qirat ni ada banyak bentuk lah. Itu salah satu daripada ni. Dia satu bentuk sewaan juga, ya. Kemudian ujung sekali dia bincang bab musyarakah. Mungkin kau nak meneruskan satu usaha, kau tak mempunyai kepayaan kewangan atau harta, kamu boleh share, buat partnership, buat joint venture. Itu maksud syarikat, ya. Jadi dia buat mari 5 benda ni. Dia kata cara hak bagus untuk kamu bekerja dan mencari rezeki, ya. Kalau kau Imam Ghazali dalam tu, dia tak suruh kita jadi kuli makan gaji, tak ada. Dia buat mari, ya, kerja yang hebat-hebat, bisnes lah, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbeza, bermula pada jual beli sampai kepada pensyarikatan atau usaha sama. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bukan saja seorang ulama yang mempunyai pandangan tentang kesufian dan kerohanian, tapi dalam hak ehwal perniagaan juga. Sebab tu saya kata pandangan Al-Imam Al-Ghazali patut boleh jadi silibus tau, boleh jadi modul, ya. Azan tak? Belum lagi? Nak masuk azan dah. Dan beliau bawa mari satu bab yang besar, nak tunjuk kepada kita bahawa harta, kewangan dan wang itu sendiri amat penting dalam kehidupan manusia, selagi mana ia diuruskan dengan baik. Kemudian ujung tu dia marilah adab-adab dia, ya. Dia mari adab-adab dia lah, ya. Supaya dalam kita nak menguruskan harta dunia, kita tidak terciduk sehingga kita mengabaikan akhirat, ya. Dia ajarlah kita pertama perbaiki niat. Kita niat ni bukan kerana untuk dunia semata-mata, tapi untuk akhirat juga. Dia ajar kita macam cara nak niat. Azan lah, azan dulu lah. Rasulullah. Syarana Muhammad Rasulullah.
La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. لا إله إلا الله اللهم رب أنت الصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة بعض اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Baik. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menghuraikan dalam bukunya itu dengan baik sekali. Cuma dia ajarlah kepada kita dan awal kita mencari rezeki, mengumpulkan harta dan bersungguh-sungguh mengejar dunia, kerana kita tak boleh tinggalkan dunia. Kita tinggalkan dunia, akhirnya dunia akan dikuasai oleh orang bukan Islam, dan orang Islam sendiri akan tertindas, ya. Jadi dia ajar juga kepada kita memperbaiki niat, katanya kita niat kerana Allah. Kerana kerja ni Allah Ta'ala suruh juga, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya melakukan ibadah-ibadah khususiyah, Allah Ta'ala juga memerintahkan dalam Quran dan banyak ayat supaya kita menguruskan harta dengan betul. Sebab itu dalam Quran ayat-ayat hukum ada 500 ayat merangkumi sembahyang, puasa, zakat, haji. Sebahagian daripada juga adalah ayat-ayat muamalah. Allah Ta'ala ajar cara nak berjual beli, Allah Ta'ala ajar cara nak hutang piutang, ya. Dan Allah Ta'ala ajar kepada yang lain yang bersabit dengan urusan manusia sesama mereka dari sudut harta, ya. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, harta tidak tercela pada zatnya, tapi kepada bagaimana ia dicari dan diuruskan. Kita cari harta dengan baik dan kita gunakannya dengan baik, ia adalah ibadah, ya. Dan kita boleh masuk syurga dengannya. Masuk syurga ni bukan dengan sebab semayang saja, bukan dengan sebab baca Quran saja. Harta pun kalau kita cari dengan baik, tak langgar benda Allah Ta'ala larang, ya. Dan kita gunakan juga pada jalan yang baik, tidak infak ataupun spend pada benda-benda yang tidak dibenarkan, masuk syurga juga, ya. Dan dia menyebut bahawa mencari rezeki dan mengumpulkan harta adalah fardu kifayah. Kalau orang Islam miskin belaka, semua berdosa. Mesti ada puak atau satu golongan sekurang-kurangnya yang mempunyai keupayaan dari sudut harta. Ialah kalau semua miskin belaka, zakat nak berjalan macam mana? Ya. Jihad nak berjalan macam mana? Betul tak? Sebab itu dia fardu kifayah, ya. Kemudian dia ajarlah kerja-kerja juga. Bila waktu semayang, pergi semayang berjemaah, ya. Alla yang syaghilu an suqid dunya alla yang syaghila bi suqid dunya an suqil akhirah wa suqul akhirah hiyal masajid. Hendaklah dia tidak terlalu sibuk dengan pasar-pasar dunia sehingga lalai daripada pasar-pasar akhirat. Mana pasar akhirat? Pasar akhirat masjid ada dia tak? Jadi kerja-kerja juga, meniaga juga, cari duit juga. Tapi bila azan semayang, kalau boleh berjemaah, ya, diajar macam tu, ya. Dan yang paling penting, ketika kita mencari rezeki dan mengumpulkan harta, hendaklah kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Of course lah kita tidak terlibat dengan harta-harta yang dilarang dalam agama. Yang kita akan bincang ada bab, ya, harta-harta yang haram, harta-harta yang halal. Yang saya kira dalam konteks muamalah paling fardu ain sekali ialah kita tahu manakah satu harta yang halal dan manakah satu harta yang haram, ya. Dan diajar lagi lah beberapa perkara yang lain. At the end, kata si pengarang, saya lah tu, notan ni saya punya, di akhirat, poin nombor 9, ya, Allah akan mempertanggungjawabkan. Ni berat sekali, ya.
Hak nak belajar ni ringan-ringan belaka. Tuan. Muamalah ni tak susah pun. Saya ajar ibadah dengan saya ajar muamalah, sebenarnya ajar muamalah lebih mudah. Ya. Yang buat payah tu pasal banking dengan financial institution, pasal dia kompleks. Satu transaksi sampai banyak akad pula ada macam-macam. Peninglah sikit. Tapi secara basic muamalah lebih mudah daripada ibadah. Malah lebih mudah untuk diamalkan. Ibadah ni tuan-tuan kena belajar betul-betul. Ambil wudu, apa syarat sahnya, apa rukunnya, apa yang membatalkannya. Ada sahabat tuan-tuan basuh kaki tak rata, Nabi kata fawailul lil aqabi minan nar. Kakimu esok-esok akan masuk neraka tu. Kalau kaki masuk neraka, tuan pun masuk neraka lah. Kan? Nak belajar betul-betul. Susah ibadah ni, semayang. Belajar pula semayang, rukun semayang apa, ya, syarat semayang apa. Tak belajar syarat semayang kok tak sah semayang kita. Penat je semayang. Betul tak? Tu tak belajar hak makruh lagi tu. Tak belajar lagi perkara yang membatalkan solat. Banyaklah benda nak kena belajar. Saya ingat ibadah lebih kompleks. Muamalah senang saja. Ya. Sebab yang dilarang tak banyak. Kalau ibadah banyak. Ya. Ni berat sekali. Poin nombor lah sekali ya. Lepas tu kita tutup lah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan mempertanggungjawabkan kita di atas pengurusan harta. Bahkan tidak akan berganjak kaki seseorang anak Adam, melainkan dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala berkaitan harta yang dicari dan dimilikinya. Dan di mana dia memperolehinya, yakni harta berkenaan. Dan di mana pula dia membelajarkannya. Ini poin yang paling besar sekali dalam muamalah harta. Bincang bab harta, hak ni hak asal poin dia ni. Objektif kita hak ni ya. Hak lain-lain tu sekadar nak tahu ya. Lagipun hak ada dalam buku ni bukan semua fardu ain. Mostly fardu kifayah aja berlaku ni. Ya. Kalau tak belajar pun tak apa sebenarnya. Ya. Tapi hak paling penting hak ni, hak berat sekali ni. Ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersoalkan kita dua benda. Pertama, daripada mana kita dapatkan harta kita itu. Kalau duit-duit lah. Kalau tanah-tanah lah. Ya. Kalau kereta-kereta lah. Kan? Ada orang dia beli tanah sejengkal aja, dia ambil lebih. Ada je. Saya surau dekat saya ni. Dulu bapak dia beli dengan bapak kawan tu. Buat pagar, lebih. Banyak juga ustaz, 2-3 depa. Dah siap buat pagar dah. Macam mana ya nak cakap? Mereka buat tak reti je. Tanah saya tu ustaz, bapak saya ambil dalam geran terlebih tu. Payah tuan. Ya. Kena pulangkan balik lah. Pagar tu bapak buat. Roboh lah. Buat pagar yang baru. Ataupun bayar. Selesai. Tapi kalau didiamkan sahaja, berdosa. Kan? Man akhaza ardan bighairi haqqin shibran tuwiqa ila yaumal qiyamah ila sab'i ardin. Ya. Saya Muslim pada Abi Hurairah, Nabi kata siapa-siapa yang ambil tanah orang lain sejengkal, esok-esok dia akan dihumban dalam neraka, dan dihumban dalam neraka sedalam 7 bumi. Tak tahu. Ambil jengkal ya. Esok Allah Ta'ala umban neraka dalam dia macam 7 kali bumi. Tak tahu. Hadis palsu kot ustaz kot. Hadis sahih Muslim. Ya. Sebab itu jangan ambil harta orang walaupun sedikit. Ya. Dan Nabi SAW sebut dalam banyak hadis, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam dalam Sunan Abi Dawud. Ya. Lan yazala adamu sana hadis tu. Lan yazalu kan la yazala. La yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Baris pun kena baca betul juga ustaz. Ha? Tuan-tuan. Nanti ada orang react nanti. Ya. La yazala qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidaklah sekali-kali 2 tapak kaki anak Adam itu akan berganjak pada hari kiamat nanti. Tak pergi ke mana-mana. Sehinggalah dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, daripada umurnya di mana dihabiskan.
Umur kita habis kat mana? Saya umur 40 tahun. Masa saya habis kat mana? Ya. Habis kat masjid ke? Habis kat kedai kopi ke? Habis kat pusat-pusat maksiat ke? Dulu ustaz saya banyak habis masa dekat kelab malam. Tapi saya dah pencen ustaz saya masjid dah. Alhamdulillah. Yang lepas tu lepas. Tapi jangan duk cerita kat orang pula. Kadang-kadang dia tengah sembang-sembang kawan kan, aku dulu jahat minum arak. Janganlah cerita kat orang. Berdosa balik tu. Ya. Dia panggil mujaharah. Ada jenis macam tu. Ya. Allah Ta'ala tutup keburukan dirinya. Dia dedah pula. Pasal menyembah ni kadang dia terlajar. Jangan cerita. Ya. Tutup. Ya. Apa tadi? An umrihi fi ma'amna. Wa an jasadihi fi ma'abla. Akan ditanya juga tentang jasadnya, di mana dia menggunakannya. Pasal tubuh badan kita ni pinjaman. Mata kita Allah Ta'ala punya. Mulut kita Allah Ta'ala punya. Telinga kita Allah Ta'ala punya. Jadi tuan punya pasti akan tanya apa yang dia pinjamkan kepada kita. Macam tuan-tuan pinjam motor kawan-kawan. Motor kawan tuan-tuan kan. Tuan-tuan pinjam hantar kat dia. Tengok-tengok rosak. Mesti dia tanya, tadi kau guna motor aku, kau ambil elok saja. Kan? Ni dah rosak ni, contohnya. Pasal dia punya, bukan kita punya, kita pinjam saja. Ya. Yang ketiga, an ilmihi fima amila bihi. Akan ditanya juga tentang ilmunya, dia beramal ataupun tidak. Ya. Itu kata Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam sebahagian bukunya, dia kata kadang-kadang orang jahil lebih baik daripada orang alim. Pasal orang alim, dia akan ditanya, mu buat ke tak? Mu buat ke tak? Mu buat ke tak? Ya. Dah ujung sekali tu Nabi kata wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Hak related to this topic. Yang kali keempat ni, tiga tu tak tahulah lepas tidak tu. Kan? Yang keempat ni lagi berat. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatinya dan pada apa dia membelanjakannya. Ya. Sebab itu objektif kepada pembelajaran tentang kehartaan ialah untuk kita sentiasa berada di atas landas yang betul. Itulah kita tidak langgar batas-batas syarak yang akhirnya ia akan membawa kepada keburukan tertentu, termasuk di akhirat nanti, di mana Allah Ta'ala akan tanyalah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita cari rezeki dengan cara yang halal dan juga kita menggunakannya pada cara yang halal dan baik. Itulah objektif dia, insya-Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan. Dan kita ni ada dua, ya, harta ni ada dua, jelas sekali. Satu dipanggil amwal syakhsiyah, harta kita cari sendiri. Tuan-tuan punya duit dalam bank, tuan-tuan punya rumah, tuan-tuan punya kereta, tuan-tuan punya motor, itu tuan-tuan punya hal. Ataupun tuan-tuan punya own property, ya. Satu lagi panggil amwal ammah, ataupun dalam setengah istilah dia panggil amwalul muslimin, the property of Muslims, harta orang-orang Islam. Harta orang Islam ni bukan harta kita, tapi harta orang Islam yang lain. Contohnya ialah zakat, ya. Kita simpan duit kat bank 200,000, tak usik setahun. Ada harta zakat di situ. Itu bukan harta kita. Ambil, bagi kat orang miskin. Kalau tak nak bagi kat amil, bagi kat, ya, pusat zakat. Itu bukan harta kita, ya. Itu amwalul muslimin, harta orang-orang Islam. Ya. Ataupun kita menguruskan masjid, bukan surau, ya, itu bukan harta kita, itu amwalul muslimin. Sebab itu kena ada penyatanya, ya, kena diterangkan pembelian, kena ada resitnya. Dan ataupun kita menguruskan harta-harta yang lain. Saya dulu SU merangkap bendahari sekolah. Jadi duit sekolah saya uruskan itu amwalul muslimin. Ya. Dan of course lah kalau kita menguruskan di peringkat-peringkat negeri, peringkat negara, harta tu bukan harta kita, itu harta orang Islam. Ya. YB bagi kita duit projek, ambil surau 50,000, buat tu buat ni, bukan duit dia, duit kerajaan. Itu peruntukan kerajaan, itu amwalul muslimin. Yang mana harta-harta seumpama ini, kalau kita menyalahgunakannya, dia termasuk dalam wulul. Dia wulul. Ada satu bab dalam syarak, wulul. Wulul tu ialah menyalahgunakan harta orang-orang Islam. Dan wulul ni tuan-tuan amat berat sekali balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana zaman Rasulullah SAW, orang yang mati dalam peperangan, dalam jihad, mati ni, kena bunuh orang kafir ni, patut syahid lah. Tapi akhirnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka kerana dia melakukan gulul, dia mengambil harta orang Islam yang lain. Apa harta dia ambil? Harta orang Islam ni banyak tuan ya, dia ada banyak kategori. Salah satu juga ialah di samping saya sebut tadi, salah satu juga ialah harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni bila kita pergi berperang, harta kita rampas tu lah kuda, pedang, apa-apa lah yang kita rampas kan. Hatta kalau dia bawa perempuan pun, perempuan rampas, apa-apa. Semua rampas-rampas dikumpulkan, baru dibahagi-bahagikan. Dia kena bagi 5 kan, kita belajar fiqh jihad ya. Orang sebelum bagi dia dah ambil dah. Tahu dia ambil apa? Dia hanya ambil sehelai kain selendang saja. Kalau harga zaman dulu tak sampai 2 dirham pun. Kalau hari ni maybe 10 atau 20 ringgit. Tapi Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Sebab tu bila dia dibunuh, apa kata para sahabat? Sahabat kata, Asyahid, haniyan, beruntunglah orang ni, beruntunglah orang ini. Dia telah syahid, mana syurga kan? Nabi kata, kalla ra'aituhu finnari li'aba'atin ghallaha yawma Khaybar. Nabi kata, jangan kamu kata begitu, kerana dia bukanlah syahid dan masuk syurga, tapi dia dihumbangkan oleh Allah ke dalam neraka kerana dia telah melakukan gulul, dia telah mengambil harta orang Islam. Itulah sehelai kain selendang sebelum dibahagikan kepada para pejuang. Sebab itu gulul, yakni kita ambil harta awam ni, dia satu dosa yang amat besar sekali. Jadi tuan-tuan bayanglah tuan-tuan, kalau mengambil sehelai kain selendang yang tidak berapa nilainya, jihad tak memberi apa-apa makna. Apatah lagi kalau kita ambil RM100, ya, seleweng RM200, RM1,000, RM10,000, RM1,000,000, RM1,000,000,000. Kita tengok boleh senang, boleh lepas lah. Wallahu ta'ala alam ya. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Ia untuk pengiktibaran kita sahaja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.